Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam siri Tafsirul Quran juzuk yang ke-27, surah yang ke-57, surah Al-Hadid. Al-Hadid maknanya besi. Sambungan dalam ayat yang bermula daripada ayat yang ke-12 dalam surah ini, surah Al-Hadid ayat yang ke-12. Buka Quran, kita baca dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Yauma taral mu'miniina wal mu'minaati yas'a nuruhum baina aydihim نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Dalam siri yang lepas, ayat yang ke-11, kita dah cerita panjang tentang Allah Ta'ala minta nak berhutang. Man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya? Siapa? Dan selain itu ia akan beroleh pahala yang besar. Alhamdulillah, kita dah cerita tentang seorang sahabat nama dia Abu Ad-Dahdah radhiyallahu anhu yang telah beli sebatang tamar dengan kebun dia. Walahu haitun fi 600 nakhlah, ada 600 pokok. Masya-Allah, tabarakallah. Yang balik-balik dalam kebun dia bagi tahu kepada isteri dia, hai isteri Ummu Dahdah, ukhruji, kita kena keluar daripada kebun ni, aku dah jual kepada Tuhan aku dengan pokok dalam syurga. Apa jawab isteri dia? Rabiha bai'uka ya Abad Dahdah. Allahu Akbar. Beruntunglah, untung besarlah perniagaanmu, Abu Dahdah. Ini contoh seorang wanita yang Masya Allah, dia boleh terima. Dia juga menggalakkan suami dia melakukan infak. Tidak kata dia pula mengamuk, apalah jual, kenapa, tak ada. Bila Abu Dahdah beritahu kepada Nabi SAW, Nabi beritahu, kam min izqin radahin li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak pokok-pokok yang bertandan penuh dengan buah-buah dan buah kurma dalam syurga untuk Abu Dahdah. Itu dia kata orang-orang yang dulu. Sama juga satu peristiwa lagi dipanggil Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bila turun ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
Abu Talhah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, serahkan Bayruha, telaga dia, kebun dia yang masyhur dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi walir rasul, diserahkan wakaf untuk Allah dengan Rasul. Mana inilah di antara contoh-contoh para sahabat bagaimana mereka apabila turunnya ayat-ayat yang menggalakkan supaya infak. Yang menarik lagi kisah Ummu Dahdah, isteri dia juga memahami, menggalakkan suami dia supaya bersedekah, berinfak. Dia tak kata apa, dia simpan barang-barang dia, ambil anak dia keluar daripada kebun yang telah dijual dengan harga yang begitu mahal kerana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sambung kepada ayat kita, ayat 12. Ini kita sudah pergi ke mana? Ke akhirat pula. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang-orang yang beriman. Tengok, bila orang duduk di orang beriman, sudah kerinduan dia untuk pergi ke syurga, harta dia pula Masya Allah tabarakallah sanggup dia infak, keluarkan daripada milik dia kepada Allah, kan, laki-laki dan perempuan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut mu'minina wal mu'minat, supaya orang perempuan terasa nama dia dipanggil, nama dia disebut oleh Allah Azza wa Jalla, biar dia terasa dia juga termasuk orang kumpulan istimewa ini. Mukmin dan mukminat. Nuruhum yas'a nuruhum baina aydihim. Cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Ingat ni, kita kata hari itu yaumun, yaum wa nahar, hari, tapi dia punya udara dia gelap, matahari pula rapat atas kepala, kan, jauh, zalam, maknanya suasana yang begitu gawat. Matahari duduk atas kepala sehingga ada orang yang berjalan dalam peluh dia sampai buku lali, sampai ke lutut, sampai ke paha, ada yang sampai ke mulut. Ini satu waktu, dan keadaan dalam gelap itu waktu lain pula. Maknanya kita berjalan banyak tempat, ada yang matahari atas kepala, gi pula gelap gelemak. Itu dipanggil suasana hari kiamat itu. Yaumun waktun fi wakt. Hak ni tidak kata warna pelik, kata kiamat ni matahari atas kepala ni, kerana pula gemak apa ni, nak gelap pula. Maknanya dia ada berjalan, perjalanannya tu ada macam-macam. Allahu Akbar. Kerana itu Allah Ta'ala sebut perkataan yas'a. Yas'a ni maknanya cepat, berjalan cepat, berlari kita. Wahwal masyus syadid, berlari. Allahu Akbar. Wa yaqulul munafiqun. Ketika orang-orang mukmin, ketika orang mukmin dia berjalan dengan cahaya dia, serta dikatakan kepada mereka. Siapa dia kata ni? Ada yang mengatakan malaikat. Qila, yang kata tu siapa dia? Malaikat. Malaikat kata, busyrakumul yawm. Allahu Akbar, gembiranya kita. Busyrakumul yawm, berita yang menggembirakan kamu pada hari ini. Apa gembira? Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kamu akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekallah kamu dalamnya. Zalika huwal fawzul azim. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Jadi orang-orang ni Masya Allah tabarakallah. Jadi hari itu hari kiamat. Allah Ta'ala beri kepada setiap orang itu cahaya. Dengar ni, pada peringkat awalnya orang mukmin boleh cahaya. Orang munafik ni sebab kadang-kadang dia mari juga ke masjid, ada juga cahaya dia. Ada cahaya. Jadi cahaya
Ada kalanya duduk di hadapan, ada di sebelah kanan. Cahaya kita duduk depan, duduk belah kanan. Dan cahaya itu cahaya kitab, cahaya keimanan yang mereka beriman. Allah, yang pentingnya tak kira lah cahaya depan itu lagi kuat lah. Cahaya belah kanan apa sedap kita berjalan ni cerah ni kan. Masya Allah, tabarakallah. Makna cahaya ini juga Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim yang telah kita baca dulu. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tengok Allah tersebut pada hari nur Nabi dan orang-orang beriman bersamanya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Dalam ayat ni pun sama juga dalam ayat surah surah At-Tahrim ayat 8 pun sama juga. Cahaya depan, cahaya di sebelah kanan. Maka mereka berjalan laju. Bila berjalan laju, orang munafik ni ada juga cahaya dia sikit-sikit. Cahaya dia ada sikit-sikit. Jadi dia apa kata? Tengok dia kata apa? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Ingatlah semasa orang-orang munafik, laki-laki dengan perempuan, ada juga mek munafik, na'udzubillah. Tidak kata laki-laki yang munafik ni, mek ada juga. Yang sedang meraba-raba di dalam gelap gelita pada hari kiamat. Mana ada satu tempat gelap gitu, dia ada cahaya dia mati dah, padam. Na'udzubillah. Bila cahaya dia padam, bobok munafik ini berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, tunggulah kami. Tunggu. Dia kan kena, kadang-kadang dia semaya belah kita. Ada ketikanya dia duduk sekali dengan kita dalam majlis. Tunggu. Dia panggil, naqtabis min nurikum, biarlah kami mengambil sedikit daripada cahaya kamu. Aku nak tumpai cahayamu tu. Nak tumpai cahaya. Allahu Akbar. Puak mana ni? Puak munafik. Apabila cahaya dia padam, dia minta kita tunggu dia. Unzuruna, tunggu kami sekejap. Qila rji'u wara'akum. Bila dia minta, maka dikatakan kepada mereka sambil mengejek. Malaikat berkata, ada kata orang mukmin kata, ada kata malaikat, mu nak suruh aku tunggu ni, irji'u wara'akum, pergi cari balik semula. Baliklah kamu ke belakang, kamu yang carilah cahayamu di sana. Mu tadi cakap ada api tangi awak cerah, ada lampu torch light kalau kita kata kan. Pergi balik belakang tu, pergi cari, takut lampu jatuh ke habis bateri, pergi cari sana. Dalam tafsir ni kata bahasanya cara mengejek. Pergi lah cari. Baliklah kamu ke belakang, kamu dan carilah cahaya di sana. Qila rji'u wara'akum falasawfa nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-azab. Allahu Akbar. Lalu diadakanlah di antara mereka yang beriman dan orang munafik itu sebuah tembok yang mempunyai pintu. Mula-mula dia jalan sekali. Bila cahaya munafik ni padam, gelak dia, kita kata pergi balik belakang cari cahaya. Bila dia pusing nak ke belakang, duriba bainahum bisurin, maka diletakkan satu tembok, pagar mari malaikat buat. Malaikat mari buat pagar. Di sebelah dalam ada pintu.
sebelah dalamnya mengandungi rahmat, yakni syurga dan nikmat ahli ni, ahli orang beriman ni. Dan di sebelah luarnya tempat munafik, dari situ terdapat neraka dan azab seksa yang begitu dahsyat. Allahu akbar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Jadi ayat ini ayat hari kiamat, tanda para pelajar. Ayat ini cerita kita dengan munafik ini pada hari kiamat. Ada juga sebahagian daripada ahli tafsir, dia tulis dalam tafsir dia kata pagar tu tembok Baitul Maqdis. Tembok Baitul Maqdis. Sur Baitul Maqdis. Bab tu nama dia Babur Rahmah. Para jemaah sekalian, kata di tafsir kita ni, dalam kitab kita ni Isyraqat, dia kata waja'a fi zalika riwayatun wa asatir la tasbut an Ka'b al-Ahbar. Dia kata ada riwayat daripada Ka'ab bin Ahbar telah menceritakan tafsir, kata pintu tu pintu Baitul Maqdis. Maka sini semua ni tidak sabit, la tasbut, tidak sabit daripada Ka'ab bin Ahbar. Cerita-cerita dibawa. Ini kita kena sebutlah. Kitab-kitab Allah SWT ni jangan duduk orang panggil duduk tafsir dengan riwayat-riwayat Israiliyat, dengan riwayat-riwayat yang tidak sabit. Sebab apa? Allah SWT turun ayat Quran untuk kita tadabbur, bukannya untuk kita ambil cerita yang pelik-pelik je kan. Cerita pelik tu kalau boleh dikaitkan, kita kata alhamdulillah. Macam semalam kita cerita Hayy bin Yaqzan, cerita tu walaupun dipopular oleh ahli falsafah, tapi kita nak cerita bahawa bila kita lari daripada landasan wahyu, kita akan kecundang, akan gagal. Mana? Baiklah, pergi cari. Bila dia pergi, pak, tutup pintu. Tengok apa jadi. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Pada saat itu, tak duduk memanggil-manggil tadi, mereka yang munafik menyeru orang-orang yang beriman sambil berkata, bukankah kami bercampur gaul di dunia bersama kamu? Tak kira terlupa kita makan teh sekali. Kita duduk mengopi sekali kan. Kita duduk mengopi sekali. Tak kira tak ingat. Sekali-sekala saya pergi kat masjid jumpa awak di sana. Dia bangkit, mengungkit. Munafik mengungkit, mencari simpati. Orang-orang yang beriman menjawab, bala, ya betul, sekali-sekala awak muncul, akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu dengan perbuatan munafik. Na'udzubillah. Dan kamu telah menunggu-nunggu akan kebinasaan umat Islam. Orang munafik ni, dia suka benar kalau umat Islam ni kalah, umat Islam berpecah. Kita hari ni mencari kesatuan ummah, tiap ada di kalangan batu api, kumpulan-kumpulan munafik tak mau, tak boleh tengok. Ini kata ini satu benda. Maka kembalilah kita ke jalan Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk jadi macam puak ni. Dan kamu pula ragu-ragu terhadap perkara-perkara agama. Ragu ni bukannya percaya. Kan? Kalau dia percaya, dia beriman. Dia tak percaya, jadi munafik itu. Na'udzubillah. Serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong untuk mencapai maksud kamu. Angan-angan dia, ketua besar dia Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bercita-cita nak jadi ketua Madinah, nak jadi presiden di Madinah. Tiba-tiba Nabi sampai Madinah, orang Islam tabalkan Nabi SAW menjadi ketua, maka kecewalah dia. Hasil daripada itulah dia jadi munafik, bermuka-muka dengan mengharapkan Nabi kita tewas, Nabi kalah sebab dia nak jadi ketua. Itu punca dia.
sehinggalah datangnya maut yang ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Ini kata-kata orang Islam beri peringatan pada puak munafik. Dan selain itu, kamu pula diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan dengan pengampunan Allah semata-mata dan melupakan azabnya. Jadi syaitan mari, dia kata apa kamu munafik? Tengok nota di bawah. Yakni syaitan itu biasanya memperdaya manusia dengan menghasutnya melakukan kejahatan sambil membisikkan ke dalam hatinya bahawa Tuhan amat pengampun lagi amat mengasihani. Pelik apa awak? Tuhan pengampun, mengasihani, sabar, buatlah benda ni. Ini semua ni mainnya puak-puak dimainkan oleh syaitan kepada siapa? Kepada puak munafik. Dia pun percaya. Masya Allah. Apa jadi? Tengok ayat 15. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Oleh itu, pada hari ini tidak diterima penebus diri daripada kamu. Dia coba nak tebuh yang berapa? Harta benda tak ada habis dah, kan? Acur lembu habis dah. Waktu aku minta atas dunia nak berhutang mu tak seberi. Allah ungkit balik. Munafik. Allah Taala minta man yuqridullaha qardan hasana. Siapa dia beri berhutang kepada Allah Taala atas dunia, maka dia adalah aset di akhirat esok. Tuhan bayar balik. Artinya siapa dia buat pahala atas dunia, infak atas dunia dulu, maka di akhirat esok dia dapat. Tapi kalau infak pun tak ada, sedekah pun tak ada, apa benda pun tak ada, nak buat apa? Apa yang kamu dapat? Tak dapat gapo lagi ni, kan? Dan tidak juga dari orang kafir tak boleh terima tempat tinggal kamu ialah neraka Jahannam, ma'wahumun nar. Dialah sahaja penolong kamu dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan kamu. Tak ada siapa boleh tolongmu atas di akhirat esok, kan? Siapa nak tolong lagi? Semua mereka susah hati belaka. Puak-puak kafir ada neraka, na'udzubillah, termasuklah orang munafik. Habislah kita episod munafik. Sekarang ni kita nak balik kepada kita atas dunia pula. Jadi ayat ni itulah keadaan. Allah Ta'ala pergi cerita tentang hari kiamat, cerita kepada kita tentang kedudukan orang-orang dulu, orang kemudian dia mari kepada kita supaya kita apa yang patut kita buat. Ni ayat yang ke-16 ini, tengok nota di bawah kata, ayat ini ditujukan kepada setengah orang-orang Islam yang tidak begitu bersungguh-sungguh menjalankan perintah agama. Ayat ini tuju pada siapa? Kepada orang Islam yang tidak begitu bersungguh-sungguh menjalankan perintah agama. Tak bersungguh, duk main, orang panggil keluk-kelik, selu-selu. Tengok ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allahu Akbar. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Di ayat Quran ini Allah Ta'ala tegur sebahagian daripada orang Islam yang awalnya kuat kemudian mula rasa selesa. Ini panggil rasa selesa, rasa lemah. Pasal itulah kata di Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Ma kana baina islamina wa baina an atabana Allah bihadzal ayat illa 4 sinin. Di antara Islam kita dengan Allah Ta'ala tegur kita dengan ayat ini, alam takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, tak ada kau orang kita
orang-orang yang beriman ni masih lagi tidak khusyuk hati mereka ni, Allah tegur kita, dia kata 4 tahun beza. 4 tahun. Maknanya sekejap sangat masa perubahan tu telah berlaku. Begitulah keadaan manusia ni, begitu keadaan. Wa jaa an jam'in minas sahabah, di antaranya Abdullah bin Abbas, dia kata innahum khutibu bil ayat ba'da 13 sanah au 14 sanah min imanihim, min iman. Ada kata lepas pada 14 tahun ataupun 13 tahun setelah mereka beriman. Maknanya awal dulu semangat, sekarang ni macam mana keadaan kamu. Allahu Akbar. Ini perbincangan. Yang pentingnya Tuhan kata apa? Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka. Setelah lalu ke atas orang-orang itu masa yang panjang, maka hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka ialah orang-orang fasik, orang-orang yang derhaka. Allahu Akbar. Ini. Jadi dalam ini, kisah ini, manusia ni semangat tu lebih peringkat awal. Kemudian lama-lama dia panggil lemah semangat, luntur. Maka kita kena perbaharui sentiasa. Sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi kita sebut, innal iman la yakhlaq fi jawfi ahdikum kama yakhlaqus saw. Iman itu akan lusuh dalam hati kamu seperti orang panggil lusuhnya pakaian. Fas'alillaha an yujaddidal iman fi qulubikum. Nabi sallallahu beritahu, hendaklah kamu sentiasa minta dengan Allah supaya Allah Taala perbaharui iman dalam hati kita. Ini kena minta sama. Sentiasa pergi majlis ilmu, perbanyakkan zikir, baca Quran, barulah iman kita meningkat naik insya-Allah. Diriwayatkan daripada Ahlul Yaman, orang Yaman yang mari jumpa Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar, dia mari jumpa. Bila dia dengar orang baca Quran, ja'alu yabkun, mereka menangis. Faqala Abu Bakrin, kata Sayyidina Abu Bakar, hakaza kunna, beginilah keadaan kami dulu awal Islam dulu. Dengar Quran menangis, ta'assur. Summa qasatil qulub, kemudian tak lama hati jadi keras. Itu dia panggil kena muhasabah sentiasa. Maka kita pun sama jugalah para jemaah sekalian. Kalau kita rasa hati kita ni keras, tak apa nak menangis, dengar Quran pun tak apa manis, tak rasa khusyuk, maka kita kena muhasabah. Muhasabah diri kita supaya alam yaknin, mana Allah kata bukankah sampai masanya biar kita ni duduk dalam keadaan khusyuk kan, duduk keadaan tenang. Kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa. Jangan menjadi seperti ahli kitab. Ahli kitab ni Yahudi dengan Nasara, mula-mula terima kitab semangat, ikut Nabi molek-molek, summa qasat qulubukum, tak lama hati dia jadi keras. Maka timbul lagi soalan. Apa soalan yang ditimbulkan? Hal tulul amad, tempoh masa lama tu menyebabkan iman tu jadi lemah, iman tu jadi lusuh seperti yang kita baca dalam hadis tadi. Jawabnya, itu merupakan sunnatun ilahiyah, ketetapan Allah Azza wa Jalla atas dunia ni begitu. Peringkat awal kuat, karena itulah orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mantap iman mereka. Tak lama kurang. Sama juga kita. Biasanya negara-negara Islam ni mula-mula dapat kemenangan, dia punya pelaksanaan tu mantap. Tak lama lemah penguasaan. Kena baru balik pula. Gitulah keadaan dia. Dipanggil yaqaul malal. Yaqaul malal, jadi kita jadi lemah. Duduk membangun bersama Islam, akhir-akhirnya slogannya tinggal, benda lain tak ada. Tapi lama-lama dia balik semula pula. Itu dia panggil suasana yang berlaku. Allahu Akbar para jemaah sekalian. Allah Ta'ala tutup ayat kita ini dengan cerita kepada kita tentang, tengok ayat 17. Mu jangan ingat kamu selama-lamanya hidup, kamu akan mati.
lepas mati hidup balik. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah kamu semua bahawa Allah Ta'ala menghidupkan bumi sesudah matinya. Ayat ini Allah Ta'ala ulang balik kita, yakni tengok nota di bawah, kalau bumi yang mati dapat dihidupkannya sehingga mengeluarkan hasil dengan dikerjakan, ditanam, dijirus air dan dijaga, dan demikianlah pula hati manusia kalau sentiasa diisi dengan nasihat pengajaran dan galakkan beramal, insya-Allah dia akan pulih, dia akan mantap balik. Karena itu para ulama mengatakan, tulis kata-kata hikmah ini, hati kita dengan zikir umpama hati dengan zikir seperti ikan dengan air. Ikan tak boleh hidup tanpa air, kecuali ikan plastik hidup. Ikan tak ada air mati. Hati tak ada zikir mati. Tua hidup, duk ngak-ngak jalan sana sini, makan sana sini, tapi hati sudah mati, tak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, inilah sebab yang kita dianjurkan supaya pagi, petang, siang, malam, tengok kita duk baca kitab ni, baca zikir waktu pagi, petang, zikir waktu petang, mana refresh. Pagi baca, petang baca. Sehingga sebahagian ulama lain pula kata, yang tadi kata apa, zikir dengan hati umpama ikan dengan air. Ada yang mengatakan zikir pagi petang ini seperti perisai, baju rantai, baju besi yang kita pakai untuk lawan musuh. Demikianlah kita pakaikan baju besi kepada hati kita supaya tidak dihasut oleh syaitan, tidak tergoda dengan anjuran syaitan. Maka baju besi dia apa dia? Zikir pagi, zikir petang. Jangan lupa pelajar-pelajar kita yang laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, zikir pagi petang itu jadilah amalan tetap kita. Seperti kita minum air pagi, minum air petang, sarapan pagi, sarapan makan malam. Demikianlah zikir pagi, zikir petang tak boleh dilupai, supaya hati kita sentiasa ingat. Allah Ta'ala sebut di sini, Allah Ta'ala boleh hidupkan balik, i'lamu yuhyil arda ba'da mautiha. Bumi mati boleh disiram dengan air hidup, hati mati disirami dengan ilmu, disirami dengan ma'rifah, disirami dengan zikir, maka dia pulih balik insya-Allah. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada kamu akan keterangan-keterangan dan bukti-bukti supaya kamu memahaminya. Gitulah Nabi sebut dalam sebuah hadis yang panjang. Nabi kata, masalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilm kamatsalil ghais. Bandingan apa yang Allah Ta'ala bangkit aku ini dengan petunjuk dan ilmu yang aku bawa, seperti hujan yang turun di atas bumi. Jadi bumi ni macam-macam. Ada bumi yang lekat air, air bertangkur kan. Kemudian bila air lekat atas bumi, naiklah tumbuh-tumbuhan, boleh dimakan, boleh macam-macam kan. Ada bumi lekat air je, dia jadi macam kolam, tapi tak ada tumbuhan, orang lain boleh ambil air minum. Ada bumi licin, hujan turun, gitu je, tak ada apa. Demikianlah dengan hati manusia. Ada hati yang menerima wahyu, maka tumbuh subur, dia boleh menyampaikan pada orang lain. Dan ada juga hati yang biasa, ya, orang lain pula dapat manfaat daripada dia. Begitulah keadaan bandingan kedudukan manusia. Ada hati yang licin, tak lekat apa-apa, hujan turun pakai hanyut gitu. Jadi kita tak nak gitulah pada jemaah sekalian. Allahu Akbar. Ada hati orang yang boleh minum air, ada yang boleh manfaat daripada tumbuhan-tumbuhan, macam-macam cerita. Allah Ta'ala kata apa? Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Kemudian disebut lagi dengan kisah sambungan cerita Abu Dahdah. Mari pula sini.
innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sebenarnya orang laki-laki dan yang bersedekah dan orang perempuan yang bersedekah dengan muslimin dan juga muslimat. Laki-laki sedekah, perempuan sedekah. Maknanya masing-masing kita ni. Ini setengah orang muslimat kata, saya ni ustaz tak ada duit. Sebab apa? Sebab saya tak kerja, suri rumah sepenuh masa. Kita kata suri rumah sepenuh masa, tak boleh sedekah kau? Boleh juga, kan? Nak sedekah duit tak ada, kita boleh sedekah sumbangan lain pula. Kita bantu, kita tolong suami, semua tu sedekah. Isteri masak nasi untuk dimakan oleh suami, anak-anak, sedekah itu. Allahu Akbar. Jangan kata tak sedekah, kan? Tapi kalaulah orang perempuan tu ada harta sendiri, ini menunjukkan bahawa dalam Islam itu membenarkan wanita memiliki harta. Ini bukan macam agama kata penindasan wanita, tak ada. Dalam Islam wanita boleh milik harta. Sebab itu bila dia ada harta, dia boleh sedekah dengan harta dia tu. Bahkan kalau wanita ni bekerja, dia ada harta sendiri, suami dia tak boleh halang dia nak sedekah ke mana-mana tempat. Cuma suami dia boleh nasihat, tempat ni tak baik ni, orang buat benda mungkar, benda maksiat ni. Jadi kita nasihat boleh, tapi nak larang bini sedekah tak boleh. Setengah manusia ni tak. Kalau anak dia kahwin, dia ambil emas kahwin anak tu buat belanja lah, tak boleh. Itu harta anak dia. Jangan duduk rampas harta anak. Ibu bapa rampas harta anak pula. Aku duduk besar-besar, mari duit belanjamu. Tak boleh. Siapa dia suruh besar? Nabi kata aulim walau bisa. Buatlah kenduri walaupun seekor kambing. Kita nak buat sampai 10 ekor lembu, lepas tu rampas semua pitih anak-anak lah, tidak boleh. Mana di sini ayat menunjukkan bahawa orang perempuan itu ada hak. Kalau dia tak milik harta, macam dia nak sedekah, kan? Sedekah benda lain bolehlah, sedekah senyum, sedekah tolong buat bantuan apa ni, masak tolong, itu sebenarnya masuk sedekah. Wa aqradullaha qardan hasana, dan serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas. Maknanya sedekah itu ibarat seperti pinjaman, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Walahum ajrun karim, dan selain itu mereka akan beroleh pahala yang mulia. Pahala yang mulia. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengar ni, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka lah pada sisi hukum Tuhan mereka orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi darjatnya seperti golongan siddiqin. Siapa dia siddiqin? Tengok nota di bawah. Siddiqin ini ialah orang-orang yang benar dalam imannya, bagaimana zahir begitulah batinnya. Itu dipanggil siddiqin. As-siddiqun iaitulah orang-orang yang sabiqun, orang yang cepat beriman, laju melakukan kebaikan, kan? Seperti Allah Ta'ala sebut Nabi Yusuf ayyuhas siddiq, Yusuf wahai si yang bercakap benar. Yusuf tak berlawak. Dan ketika menyifatkan Maryam mak Nabi Isa, Allah kata wa ummuhu siddiqah, mak dia itu seorang yang benar. Mari pada umat kita ni pula Abu Bakar as-siddiq. Lau wuzina imanuhu bil ummati, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat ini, la rajahathu, berat lagi iman dia, betul pemantaknya. Maka darajat siddiq ini bukan satu darajat yang mustahil, tapi bukan senang nak dapat. Sebab apa Abu Bakar diberi gelar siddiq? Sebab dia cepat
Semua orang bagi tahu Nabi kata sedekah, sedekah. Ada. Ingat tak waktu apa ni, orang nak pergi, Nabi kita turun daripada Mi'raj, puak kafir mari pergi cerita Abu Bakar, pelek nu kawan kamu nu, dia pergi Baitul Maqdis malam, hari ni balik sini. Abu Bakar kata apa? Patut Abu Bakar mikir ke tak? Bela kata orang. Hei, pelek ni kawan aku ni. Tak. Abu Bakar jawab, iman penuh, keyakinan yang tidak berbelah bagi. Dia kata apa? In qala faqad sadaq. Kalau Muhammad kata, betul lah tu. Ni buat kafir. Abu Bakar, mu ni tak beronja setapok ni. Bagi tahu apa saja pun Abu Bakar terima belaka. In qala faqad sadaq. Kalau Muhammad kata, benarlah tu. Mu tak usah duduk mengaruhi aku. Masya-Allah, tabarakallah. Nah, jadi Allah kata apa? Siddiqin ay yakunu sadiqan, seorang yang benar yang tidak bercakap bohong. Maknanya orang yang boleh cakap benar ni orang yang punya hati yang jitu, keimanan yang jilah, seorang yang benar. Dalam hadis Nabi kata alaikum bisidqi, adalah kamu bersifat benar dalam percakapan kamu, dalam perbuatan kamu. Fa inna sirqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Semua tak akan bawa ke syurga belaka. Tapi kalau mu bercakap bohong, bohong pergi ke neraka, naudzubillah. Allahu akbar. Dan termasuk juga wasyuhada. Tengok Allah kata apa tadi? Humus siddiqun wasyuhada, iaitulah orang yang menjadi saksi di sisi Allah Taala, ataupun syuhada di sini iaitulah orang yang mati syahid. Tanda pelajar-pelajar. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, dan disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi kata lis syahid, bagi orang yang mati syahid sittu khisal, ada 6 keistimewaan orang yang mati syahid dalam peperangan. Diampun, nombor 1, diampunkan baginya di awal mula-mula gugurnya darah dia tu diampun. Yang kedua, dia akan dapat tengok di mana tempat duduk dalam syurga. Yang ketiga, dibebaskan daripada azab kubur. Yang keempat, aman daripada kejutan besar pada hari kiamat. Yang kelima, di atas kepala dia tajul waqar, ada mahkota ketenangan di atas kepala dia. Yang keenam, 6 dah kita, Allah Ta'ala kawinkan dia dengan 72 isteri daripada bidadari. Dan dia boleh bagi syafaat kepada 70 orang keluarga dia. Masya Allah, tabarakallah. Hazal hadis rawahu Ahmad wa Tirmizi dengan sanad yang baik. Kita kata Masya Allah, itulah kelebihan yang mujahidin, orang yang berjuang fi sabilillah. Allah kata apa? Ulaika humus siddiqun wasyuhada inda rabbihim lahum ajruhum. Dan orang-orang yang mati syahid, mereka akan beroleh pahala dan cahaya orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid itu. Dan sebaliknya, orang-orang yang kufur engkar serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka lah ahli neraka, wal iyazu billah. InsyaAllah tamatlah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, ayat 20, cerita tentang godaan bandingan kehidupan kita di dunia, insya-Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.